Nanti madam. Kalau not yet earn tu bukan accrued. Yang tu adalah prepayment. Not yet earn. Kalau not yet, saya kata not yet paid. Kalau yang not yet paid, not yet received, semua itu adalah accrual. Tapi kalau not yet earn, itu adalah prepayment. Okay. Oh okey, terima kasih madam. So yang ni apa? Accrued revenue. Okay. So SOPL dia berapa? Kita nak letak investment income ni kan ni item dia investment income dalam SOPL. Dia bahagian apa ni? Bahagian revenue. Kita nak letak apa nama dia kat sini? Nama, jumlah dia apa? Jumlah dia apa? Berapa jumlah investment income yang kita nak letak dalam SOPL? 11 madam. Berapa? 11. 11. Salah. Bukan 11. Apa ada jawapan lain? 14 ke madam? Bukan. Betul, 14. 14 tu dapat daripada mana? Yang income yang atas tu dengan yang accrued revenue tertambah dulu. Ya. SOPL, investment income masuk 14. Kan saya kata tadi macam kita cerita interest on loan tu, berapa investment income yang dia sepatutnya dapat? 14. Macam mana tahu 14? Sebab yang dia dah terima 11 and dalam soalan additional information dia kata 3,000 lagi tu yang dia sepatutnya dapat. So, 14 yang dia sepatutnya dapat. And dalam SOFP kena letak lah. SOFP kita nak letak item apa? Siapa boleh jawab? Kita nak letak nama item ni nama apa? Accrued revenue juga ke? Accrued, jangan accrued revenue accrued investment revenue ataupun investment income. Investment income. Berapa? Berapa nak tak? 11 ke, 3 ke, 14? 3 je. 3. Yang dia tak terima lagi tu lah. Jangan letak Kenapa tak boleh, Jangan letak boleh letak 14. accrued revenue madam? Ha? Kenapa tak boleh letak accrued revenue? Boleh accrued revenue tapi sebab soalan ni ada satu je so boleh letak. Tapi kalau kadang-kadang kita bukan ada satu je accrued revenue. Kita ada accrued rental, kita ada accrued investment, ada accrued commission, semua tu kan. So sebab tu saya kata always be specific. Faham tak? Faham. Tapi kalau soalan ni kalau you tulis accrued revenue understood lah sebab ada satu je kan, so boleh terima. Tapi kalau ada banyak accrued, so you kena specific lah so that kita tahu yang you cakap ni, yang you tulis ni untuk yang mana. Faham? Faham. Okay. Lagi? Okay, ni faham tak ni? 3,000 ni. So nak letak kat mana accrued investment income ni? Nak letak dekat liability ke nak letak dekat asset? Siapa boleh jawab? Liability ke asset? Asset. Asset. C, A. Okay, C, A tu apa? Current asset. Okay. Ada soalan tak investment income ni? Boleh Kalau ada soalan terus tanya So kalau macam ni, so saya assume tak ada soalan nak faham. Okay, tanya je. So, mungkin you rasa benda tu simple, orang lain faham, you je ke yang tak faham, tapi mungkin ada juga yang lain yang tak faham and bila you tanya, you bagi benefit kepada orang lain. Okay, so tak apa. Soalan simple pun tak apa tapi tanya. Boleh Okay. So Tapi yang ni madam kalau jawapan kena tulis ayat penuh lah kan madam? ayat penuh maksudnya?
Yang macam yang current asset semua tadi tu form You tulis lah penuh-penuh current asset. Apa SOFP tu tulis lah penuh-penuh. Saya ni tulis nak short form nak cepat je. Boleh? boleh. Okay, macam apa lagi? Tu je lah kot. You jangan buat short form yang tak faham. Tapi kalau yang macam current CA tu understood lah. NCA tu boleh. Tapi kalau tu you buat panjang, you buat penuh pun okay. Okay, so pergi dekat nombor 4. Allowance for doubtful debt is to be adjusted to 5% at the end of the year. One of the account receivable amounted to 500 needs to be written off. Yang ni yang kita buat hari tu kan? Okay, so kita kira siap-siap lah kat sini. Apa kat sini? Allowance for doubtful debt, AFDD. Ni. So berapa receivable dia? Account receivable, so ambil kat sini AR. Yes. AR account receivable 62,300. Okay. Berapa AFDD yang ada dalam trial balance? Ada tak balance dia? 1,500. 1,500. Ada tak yang nak kena write off ataupun bad debt? Ada tak bad debt nak kena write off? Ada tak? Tak ada rasanya. Are you sure? Baru baca soalan tadi. Ada tak? 500 tu kan? One of the account receivable amounted to 500 needs to be written off. Ada mana ada. 500 tu. Baca soalan elok. Bila you baca soalan, kalau ada nampak something yang you kena observe, yang you kena take note ataupun yang you kena kira later, you highlight terus. Highlight. So nanti you nampak, okay benda ni kena tolak nanti. Okay benda ni kena tambah. Okay, cuba buat macam tu. Okay, to be written off ni apa? Ataupun tulis kat ujung tu. Yang ni bad debt. Contohnya. Okay. Okay, so ini semua information yang kita perlukan untuk kira AFDD. Okay, so apa kita kena buat? The first step. Macam yang saya ajar sebelum ni. Masa kita buat AFDD, kita nak, macam mana kita nak buat tu? Berapa persen dia kata? 5%, okay, percentage terlupa. AFDD kat sini, okay. Ada lagi satu maklumat yang tertinggal, 5%. Siapa boleh refresh balik? Macam mana nak kira AFDD? Apa dia punya formula? AFDD, apa AFDD? Accounts for accumulated doubtful debt. Okay. Okay, cepat. Apa dia punya tu? Allowance dia. Macam mana formula? Formula dia account payable. Percentage of AFDD kan? Percentage dia. Darabkan dengan apa kat sini? Account receivable. Okay. Tolak dengan bad debt. Doubtful debt. Okay. Bukan doubtful debt, bad debt. So berapa percentage dia? 5%. 5. Okay, darabkan dengan berapa? Berapa AR? Semua ada kat depan dia tu, 62,300. 500. Tolak dengan berapa? Tak 500. 500. Okay, so berapa jumlah dia kat sini? Dapat 3090 betul tak? Dapat tak 3090? Dapat. Darabkan dengan 0.05 kan? Okay. Dapat? Dapat. Ya. Ada share screen ke? Allah hai. Tak, saya tak share. Sorry. Saya rasa macam dah share tadi. Okay, nampak? Nampak video.
Okay. Dapat Okey. ada dapat. Okay, AFDD ni 390 ni ini akan masuk dalam SOPL, SOFP. Ni. Okay. AFDD 3090 SOFP. Okay. Tapi kita kena buat apa ni? Apa kita nak buat dengan AFDD yang dah ada dalam akaun ni? Kita tak tahu kita nak kena tambah ataupun tolak. Kita nak kena increase ataupun decrease. So, tahun ni kita nak jadikan AFDD 3090. Tahun lepas AFDD berapa? $1,500. 1,500. 500. Maksudnya baki daripada tahun lepas ada AFDD 1,500. Okay? Sekejap. Okay. AFDD yang dah ada berapa? 1,500. Lepas tu, ada tak kita guna AFDD? Ada. Ha? Kita guna 500 kan? Betul, kita guna 500. Berapa balance AFDD sekarang? 1,500 tolak 500 sama dengan 1,000 lah kan? So, ada 1,000. So, balance AFDD account sekarang ada 1,000. Kita nak jadikan 3090. Kita nak jadikan dia 3090. Balance sekarang ada 1,000. Apa kita kena buat kat sini? Kita kena tambah akaun AFDD ataupun kena Tambah. tolak akaun AFDD? Tambah berapa? 2,090. 1,090. So, kita kena tambah 2,090. Increase, yes, and in AFDD. Kenapa? Pension Nuha minta dekat kakak. Pension Nuha minta kakak. Tolak berapa tadi? 20. Apa saya buat ni? Itulah abang ambil nak kelas. Tidak. Tak apa. 12.30 abang start boleh? Okay, sekejap 3090. Ni saya tak fokus macam ni. Tolak 1,000 tambah 2090. Berapa increase in AFDD? 20. Okay. So berapa yang kita kena buat? 2090. Ni saya. Okay, saya thank you kakak. Okay, nampak tak? Ini nak masuk mana ni? 2090 ni. SOPL. SOPL nama apa? Increase in AFDD. Ada soalan tak? Meh, bang. Ada soalan tak ni? Sekejap, saya nak tunjukkan dalam dalam dia punya solution.
ke? Okay. Okay ni, nampak tak? Kat sini increase in AFDD. Nampak? Nampak. Okay. Lepas tu dia punya AFDD kat sini. Ini yang saya kata, AFDD yang kita kira awal-awal tadi 3090 guna percentage tu, itu yang nak appear dalam SOFP. Nampak tak? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Ada soalan AFDD? Tak ada? Kan dia accumulated doubtful debt kan? F tu apa? Allowance for doubtful debt. Okay. 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 Macam kalau allowance doubtful debt ni memang dekat current asset macam. Sebab dia adalah kontra kepada account receivable. Dia mesti duduk dekat bawah account receivable. Nampak tak dia tolak daripada account receivable? You jangan pergi letak kat tempat lain pula. Dia bukan current liability. Dia adalah kontra untuk account receivable. Jadi dia kena duduk kat mana? Dia kena duduk dekat bawah account receivable. Kita tolakkan dia untuk jadikan net receivable. Faham? Okay, dia ni 5870 dapat daripada mana? 618 tolak dengan 3090 macam tu. Faham? Boleh? Boleh. Okay, soalan 5. The owner took goods and cash amounted to berapa ni? 250 and 200 ringgit respectively. The owner took goods and cash. So dia ambil apa? Dia ambil inventory dan juga ambil cash. So account apa yang terlibat? Okay, so dia ada apa? Dia ada ambilan ataupun kita panggil dia sebagai drawing. So drawing, kita kena tolakkan dia dekat purchases 250. Okay. Lepas tu kita kena tolakkan dekat cash 200. Nampak sini? Lepas tu ada drawing total. Drawing dah ada baki dia dekat dalam soalan. Saya tolong ambilkan kedai tadi. Mana? Tu. Cepat. Bungok je. Hish. Tak nak. Itu bukan punya. Dia ada drawing dah siap-siap. Okay, dia dah ada drawing dah 150. So apa yang kita kena buat? Kena tambah drawing lagi 2 lah, 250 dengan 200. Okay. Satu kita tolak dekat cash in hand sebab dia ambil cash 200. Satu kita tolak dekat inventory, dekat purchases 250. Kalau nak tengok dia punya double entry, okay, double entry dia sekejap. Ataupun journal. Okay. Ni untuk drawing Drawing, nak tengok double entry dia DR drawing CR cash dia ambil berapa? 200. Lepas tu dia ambil lagi satu, ada lagi satu item kan? Dia ambil apa kat sini? Purchases. Barang untuk dijual 250. So drawing berapa? 450. Nampak tak? Alah. Nampak tak? Nampak. Okay. Boleh? Drawing faham? Faham. Okay. Bagus. Alah, jatuh lagi. Tolong ambil kan? Ambil ni, dia buat jatuh. Okay. Audit fee of 1,000 was still accrued. Tengok audit fee. Audit fee lagi 1,000 accrued. So yang ni pun sama jugalah macam kita buat tadi. You tengok balik, yang 10,000 dia dah bayar dalam trial balance. Safian.
Yang 10,000 dia dah bayar dalam trial balance. Lagi 1,000 dia tak bayar. So, audit fee dalam SOPL berapa? Yang kena appear dalam SOPL. Habis kan? Duduk sana. Sekejap. Audit fee. Okay, paid. In trial balance berapa? 10. Lepas tu dia kata accrued. Accrued berapa? 1,000. Okay, so dalam SOPL you nak letak apa? Accrued audit fee. Dalam SOPL pula. Bukan. Audit fee. Okay, berapa dalam SOPL kita nak letak? Berapa? 1,000. 1,000 Amanda. Dalam SOPL. Audit fee. 10,000. Salah. 11,000. Kan saya kata dalam SOPL apa-apa yang dia sepatutnya bayar ataupun sepatutnya terima. Sepatutnya dia bayar berapa tahun ni? Audit fee? 11,000. 11. Daripada mana datang 11 tu? 10 yang dia dah bayar, yang dah ada dalam TV, dalam trial balance. Lepas tu yang dia kata accrued lagi tu, kena tambah lah. Sebab yang tu dia sepatutnya bayar tapi dia tak bayar. Okay, dapat 11. So FP berapa? 1,000. SOFP 1,000, betul? Nama apa? Kita nak jadikan dia sebagai nama apa item tu? Siapa jawab? Apa nama item tu? Accrued audit fees. Betul. Accrued audit fee. Berapa? 1,000. 1,000. Okay, saya tunjuk dia punya solution. Macam mana dia appear dalam jawapan. Solution. Elok-elok Nah. Nah jangan duduk depan dia. Okay, audit fee. Nampak? 11. Okay, dan ada accrued audit fee of 1,000. Boleh? Okay. Last kali inventory. Inventory tak apalah. Inventory tu untuk you buat dia punya SOPL dengan SOFP. And soalan kata note kat bawah tu use vertical format. Vertical format maksudnya apa? Macam ni. Vertical daripada atas ke bawah. Okay, vertically. Saya tak nak tengok ada yang buat SOFP horizontally. Maksudnya side by side. Sebelah kredit, sebelah kiri non asset, sebelah kanan owners equity liability. Tak nak macam tu. Dia nak ke bawah, vertically. Sama juga dengan SOPL. Saya tak nak SOPL yang sebelah kiri revenue, sebelah kanan expenses. Tak mau. Dia nak ke bawah macam ni. Boleh? So ambil ni untuk soalan ni. Net profit banyak ni 736,260. Okay. Lepas tu balancing figure untuk SOFP 2366260. Yang atas tadi tak dapat. Ni. Okey lah. Okay, yang bawah ni dia kena samalah dua ni. Ni. Ni dua ni kena sama. Okay. 2366260. Boleh? Boleh. Okay. Okay, question 4 nak discuss ke?
Partnership ni soalan dia Lala dia minta apa? Prepare appropriation statement, prepare partners punya current account. Dia tak nak capital, dia nak current je. Macam soalan dia sebelum ni kita buat kan, kita ni. Soalan dia basically dia nak you prepare dia punya appropriation account, lepas tu sama ada dia minta capital ataupun current ataupun dia minta dua-dua. Okay. Okay, nak tahu value untuk current? Nak check nanti jawapan. Bang, sebelum abang masuk kelas, masak nasi boleh? Masak 2. Yang ada tu masukkan dalam macam biasa Masuk dalam piring macam biasa, masak 2. Okay lah. Boleh? Boleh. Okay, so sebenarnya current account ni adalah benda yang sama dalam operation, betul tak? Betul. Cuma you you layoutkan dalam format yang berbeza. Okay. Ada soalan tak untuk ni partnership? Partnership saya rasa paling senang kot dalam ni. Sebab Madam, kalau yang kurungan-kurungan tu memang kena tunjuk ke dekat table tu? yang kurungan-kurungan ni dia punya working, dia minta tak working? Tak minta. Kalau tak minta maksudnya tak compulsory untuk you buat working tu. Faham? You tak tulis pun tak apa. Macam ni. Tak tulis pun tak apa. Ada value dia satukan. Boleh? Tapi kalau tulis pun boleh ke? Ke macam mana? Ke tak payah? Terpulang. Kalau you nak tulis pun boleh. You tak tulis pun tak ada ni sebab dia tak minta kan. Tapi kalau you tulis pun tak adalah dapat markah. Faham tak? Kalau you tak tulis pun tak adalah potong markah kat situ. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Ada soalan lain? Patahkan. Oops. Okay. So buat soalan. Kalau ada yang nak tanya jawapan, minta dengan saya tapi you kena buat dululah. Tunjuk dulu you nak buat, baru boleh. Madam send yang Excel tu nanti boleh? Excel yang saya buat working tadi? Okay, nanti saya hantar kat group Okay. Ada ke tak soalan? Apa-apalah soalan. Tak semestinya soalan untuk Disember ni. Apa-apa soalan yang nak tanya? Sebab hari ni last class kan? Final 3 jam, Madam. Final 3 jam. Kalau daripada buku, semua chapter masuk, Madam? Semua chapter masuk. 16 chapter. 16 ke? Kalau ikut buku lah. Oh tak. Mungkin lah. Macam mana? Masa lebih ada. Maksudnya 3 jam tu solid untuk you jawab soalan, untuk hantar. Mungkin 5 minutes untuk baca soalan. And lepas habis mungkin 15 minit ke untuk hantar. Banyak. You have ample time nanti. Saya rasa more than 15 minutes kot untuk hantar sebab you kena nanti you kena apa? You kena scan, lepas tu you kena hantar. Faham? And make sure you tulis nama dekat kertas jawapan. Sebab ada yang tak tulis nama dekat kertas jawapan, lepas tu bila hantar pun file tu tak ada nama. So macam mana saya nak assume ni siapa punya? Faham? Tulis nama dekat kertas jawapan tu. Dekat atas kertas jawapan tu tulis nama siapa. Nama dan juga metric number. Nama saja pun tak apalah, tapi kalau ada metric number dalam kelas, it will be better. So that saya tak perlu nak cari, nak scroll, nak siapa punya ni. Kalau tak, saya kena tanya, saya kena check satu-satu. So kita mudahkan, saya mudahkan you dan you pun mudahkan saya juga. Mungkin sebab bila saya nak
nak tanda dekat komputer. So kalau banyak sangat benda yang kita tak ni, dia akan jadi stress kepada kita punya mata and whatsoever. Okay. So tulis nama. Lepas tu bila you scan tu biarlah terang. Jangan gelap dia punya scanner tu. Lepas tu bila you tulis, saya rasa tulis dengan pen lah. Sebab kalau dengan pensel, kadang-kadang you tulis tak tekan, tak nampak. Macam mana saya nak assume ni nombor berapa you tulis. Faham tak? Macam boleh Boleh. Bagi jelas madam. Faham? Ya, bagi jelas. Sebab bila kita scan, sometimes dia akan dia kurangkan nampak dia tu. Dia nampak pudar ataupun bayang-bayang je. Okay. Macam tu. So make sure scan tu, takkan saya nak pergi tanya balik ini nombor berapa yang you nak tulis, ini you nak tulis ayat apa sebenarnya. Tak boleh macam tu. So nak tak nak saya assume je lah you nak tulis apa macam ni ataupun nombor berapa yang you assume. Yang saya boleh assume. Okay, so buat sampai terang. Okay, tulisan tu pun janganlah cacah marbah sangat. Tulis elok-elok. Tulis ni, you 3 jam, you ada 4 soalan, insyaAllah cukup. Okay. And ni pun saya rasa macam ini open book ke tak open book saya tak sure. Kan, tapi maksudnya you cukup 3 jam tu. So cuma planning lah. You punya time management tu macam mana kan. Kalau boleh buat benda yang tak boleh buat, you jangan fokus sangat kat situ. Buat dulu soalan lain yang boleh buat. Lepas tu bila dah habis soalan lain, you pergi balik dekat soalan yang you tak boleh, yang you stuck tu. Lepas tu baru dah cari balik macam mana nak buat macam tu. Okay. Ada soalan lain? Memang 4 soalan madam macam yang ni. 4 soalan. Okay. 4 soalan, lepas tu jawab tulis terang-terang. Bila you send, make sure double check betul tak you send file yang betul. Jangan nanti madam saya kena send balik sebab tadi saya send yang tak betul. Tak nak macam tu. Yang tak betul tu cepat delete. Make sure tinggal ada yang betul saja. Nanti kan datang balik sebab bila kita dah tutup dia punya window untuk hantar tu, dah tak boleh hantar sepatutnya. Tapi of course kita ada budi bicara. So kalau you kata tersilap hantar, tapi kalau dah ramai sangat macam tu ke, maksudnya no purpose lah kita buat undang-undang ataupun kita buat rules, you kena tengok balik ke apa ke. So maksud sebelum hantar, make sure file tu adalah file yang betul. Tak nak nanti seorang cakap sebab tersilap hantar, lepas tu tak ada dokumen ataupun tak attach PDF. So make sure sebelum you tekan submit, you tekan send, ada attachment dan attachment tu adalah file yang betul. Ya? Boleh Boleh. Madam. Untuk platform hantar projek semua dekat mana nanti? Saya akan bagi Google Form. Hari Ahad kan? Saya extend kan? Boleh. Hari Ahad. So saya bagi Hari Ahad. hari Ahad tu nanti saya bagi Google Form, so kat situ you submit. Ataupun apa-apa yang saya dah decide nanti saya akan beritahu lah on Sunday nanti. Okay? Okay. Okay, lain? Untuk final exam bila? Bila final exam? 2 kan? Tarikh dua. 2 ke? Sekejap saya tengok balik. 2 madam. 2 kan? Okay. 2 pagi ke petang? Tak sure. Tak sure. Okay. 2 petang. 2 hari bulan petang. 2.15 sampai 5.15. So you ada banyak masa lagi dalam 2 minggu, almost 2 weeks. More than 2 weeks untuk buat revision. Okay. Boleh Boleh. Soalan biasanya keluar yang tu madam Soalan dia kalau you tengok, kalau you buat past years, you boleh agak lah soalan macam mana. Sebab tu saya kata, cuba kalau you ada masa, buat past years banyak-banyak. Dia more or less macam ni juga, format dia. Kalau yang soalan 3 dengan soalan 4 tu memang sama lah. Kalau you buat, you boleh buat. Kalau you banyak buat soalan, 3 dengan 4 especially,
you boleh buat dah. Sebab additional information tak boleh lari jauh. Mesti ada AFDD, mesti ada depreciation, lepas tu ada accrual sikit, lepas tu ada accrual ataupun prepayment. Faham tak? 3 dengan 4 tu you dah boleh score dah sepatutnya. You dah boleh buat. Yang soalan 1 dengan soalan 2 tu yang bertukar-tukar dia punya format. Ada yang dia suruh buat journal, ada yang dia suruh buat macam identify effect, ada yang dia suruh buat macam yang soalan 1 tadi. Macam, tapi dia kurang sama je. Boleh? Okay, madam. Bisa. Okay. So saya rasa tak ada apalah. Hopefully you boleh jawab. Kalau apa-apa you just tanya je lah. Course pula. Apa tu, projek hantar. Lepas tu test, kalau saya dah siap ni, saya akan bagi dia punya apa continuous assessment ataupun dia punya carry mark. Tapi carry mark you takkan siap lagi lah. Mungkin few days sebelum you final, saya akan bagi you punya carry mark. Boleh? Saya baru nak start tanda. Boleh. Okay. So saya rasa tak ada apa tu lah. Tak ada soalan Tak ada soalan. So hopefully you boleh jawab semua soalan dan semua skor at least B plus ke. Saya tak nak tengok ada yang mengulang semester depan. Lepas tu so kalau ada apa-apa soalan you just tanya saya. Kalau dah buat soalan baru boleh minta solution, otherwise saya tak nak bagi solution. Dan tu je lah. So kalau saya ada apa-apa yang saya sepatutnya bagi tapi saya tak bagi ataupun terkurang on mana-mana part bahagian saya, so saya minta maaf. So hopefully you boleh jawab semua soalan and all the best. And tu je lah. Okay. Thank you, madam. So thank you very much untuk you punya cooperation, you punya involvement throughout this 14 semester. So hopefully semua boleh score lah. Saya nak bagi semua A pun, B plus at least. Tak nak ada yang C ke, tak nak ada yang D ke ataupun fail ke. Boleh? Boleh. Okay, thank you. So thank you very much. Thank you, madam. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Maafkan kami, madam. No, it's okay. Minta harap ilmu. Thank you, madam. Mungkin ada yang saya kurang kat Thank you, mana-mana madam. yang kelas yang sepatutnya saya buat tapi saya tak buat, ataupun yang sepatutnya saya ajar saya tak ajar. Kalau mana-mana yang kurang tu, kalau you nak tanya saya kat dalam PM ke apa ke, you just tanya je lah. Okay, so I'm sorry kalau yang mana-mana saya terkurang tu. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, Salam. madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Tutup.